Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana cadangan bagi memasukkan pencen untuk menteri dan ahli parlimen tidak disambut baik oleh sesetengah ahli parlimen dengan menganggap langkah tersebut tidak adil. Malaysia kini cuba mendapatkan maklumat balas dari 26 dan 22 ahli parlimen dari blok pembangkang dan kerajaan, namun hanya dua daripada mereka iaitu Teresa Kok dan Wan Ahmad Faisal rela untuk mendedahkan identiti masing-masing. Kok yang tidak bersetuju dengan cadangan tersebut berpendapat ahli parlimen juga berkhidmat sama seperti pejabat awam dan wajar mendapatkan pencen seperti mereka. Dia memberi contoh bagi pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang pernah berkhidmat sebagai ahli parlimen sejak 1969 sebelum bersara pada 2022 walaupun bukan secara berterusan. Selain Lim, satu lagi contoh yang diberikan Kok ialah veteran UMNO iaitu Tengku Razalik Hamzah yang memulakan khidmat sebagai wakil rakyat di Kelantan pada tahun 1969. Dan bagaimanapun, bekas menteri itu juga memberi pengecualian buat ahli parlimen yang mempunyai lebih daripada satu skim pencen selepas menyandang beberapa jawatan. Beliau berkata, "Saya tidak setuju bagi mereka yang dapat banyak pencen ketika mereka pencen," katanya. Pada 20 September, bekas penasihat ekonomi Perdana Menteri Muhammad Abdul Khalid menyarankan agar semua menteri dan ahli parlimen diajar untuk merasai kesempitan hidup seperti yang dilalui orang kebanyakan dengan membatalkan pencen mereka. Selepas pencen dimasukkan, Muhammad berpendapat mereka wajar dimasukkan ke skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti orang yang lain. Dia menjadikan langkah kerajaan sebelum ini membenarkan pencarum mengeluarkan wang masing-masing dari KWSP sebagai kesilapan terbesar dalam sejarah negara kerana menjuruskan ramai orang ke kancah kemiskinan. Pakar ekonomi itu juga berkata, walaupun begitu kesempitan hidup dihadapi rakyat tidak dirasai oleh menteri dan ahli parlimen kerana mereka mendapat banyak kelebihan. Bahkan Muhammad menyarankan agar Menteri Kewangan ketika itu, Tengku Zaprul, dihukum kerana membenarkan pengeluaran tersebut. Sementara itu juga, seorang lagi ahli parlimen yang enggan didedahkan identitinya berkata, dia tidak menyokong idea Muhammad memandangkan jawatan ahli parlimen bukanlah pekerjaan tetap dan berterusan. Menurutnya, beban terbesar ditanggung kerajaan adalah pencen untuk pejabat awam, tetapi Muhammad enggan menyentuh manfaat yang dinikmati oleh mereka kerana mendakwa ia hanya akan memakan diri sendiri. Seorang lagi ahli parlimen dari blok kerajaan yang meminta untuk tidak dinamakan berkata perkara yang dihadapi ketika ini adalah jauh lebih kompleks berbanding membangkitkan isu pencen ahli politik. Ahli parlimen pembangkang pertama itu juga menekankan tentang kepentingan kajian mengenai selok-belok dan kerumitan jawatan awam yang akan dijalankan. Wan Ahmad Faisal pula secara peribadi bersetuju dengan cadangan Muhammad dan berpendapat ia wajar dibahaskan di parlimen untuk mendapatkan persetujuan semua pihak. Cadangan Muhammad bagaimanapun disambut baik oleh ahli parlimen Muar Syed Saddiq yang memberitahu jumlah pencen yang diperolehi ahli politik jauh lebih banyak daripada pejabat awam yang telah berkhidmat berpuluh-puluh tahun. Beliau berkata, "Saya bersetuju 100% dengan cadangan tiada pencen untuk ahli politik termasuk ke atas saya. Sekarang ini pencen ahli politik lagi berganda lebih besar daripada pejabat awam yang berkhidmat puluhan tahun. Ahli politik masuk pejabat terus mendapat pencen seumur hidup. Pencen yang diorang dapat bertingkat-tingkat dan menteri MP adun macam-macam jawatan wajar sedangkan letak ahli politik di bawah KWSP sama seperti rakyat biasa," tulisnya di media sosial. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.